wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama, selamanya marilah sama-sama kita rapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin ataupun inayahnya dapat kita bertemu lagi dalam siri Fiqhul Hadis yang dibawakan secara langsung melalui platform Google Meet oleh Teratak Hadis, dan buku yang kita bincangkan ialah buku yang di kanan di University Sains Malaysia di Pulau Pinang. Tajuk buku ialah Fiqh Hadis, memahami hadis tidak semudah sahih itu sunnah, dhaif itu bid'ah. Baik. Mungkin ada yang baru join kelas kita ini. Untuk makluman hadirin sekalian, buku ini sedikit pengenalan lah. Buku ini diterbitkan oleh Telaga Biru Sendai Berhad pada tahun berapa sini? Cetakan pertama Julai 2017. Saya tak pastilah edisi yang ada pada tangan tuan-tuan tadi tu edisi terbitan tahun berapa. Yang saya adalah pada tahun 2017 dan pengenalannya dia punya isi kandungannya ini sebagai ulangan lah ya. Bab pertama adalah tajuk akidah yang ada berapa 8 hadis lah lebih kurang. Kemudian bab yang kedua temanya adalah kenabian yang ada 6 hadis. Bab yang ketiga temanya ibadah yang ada banyak ni, satu page ni hadis berapa mungkin lah 20 lah, agak-agak lah lebih kurang. Kemudian tajuk yang keempat, bab yang keempat ialah muamalat, ada 4 hadis. Dan tajuk yang bab yang kelima adalah umum, ada berapa ni, mungkin ada 10, 5, 6, 8, ada 11 hadis. Jadi dia punya tak samalah, dia punya tajuk-tajuk yang dibincangkan, tak mengapa. Baik, kita dah melewati siri yang ke-12 bagi kuliah online fiqh hadis ini. Pada malam ini kita masuk ke pada siri yang ke-12. Kita dah berada pada bab yang kedua. Tajuk yang ketiga muka surat 48. Baik, muka surat 48. Nampak ke ni? Boleh dapat respon ke? Nampak skrin? Nampak skrin penuh ke? Nampak. Nampak Ustaz? Sebab saya tak nampak kamera, tak nampak gambar saya ni. Baik. Saya sediakan simple slide sajalah. Tema ini ataupun tajuk ini tajuk yang agak panas lah. Kan? Tajuk yang agak panas yang mengundang polemik dalam kalangan para pengkaji sebenarnya. Jadi yang mengundang polemik para pengkaji yang tentang Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, yang biasa kita dengar ada riwayat menyebut 6 tahun dan juga 18 dan sebagainya lah. Baik. Kita rujuk kepada buku dulu. Dalam buku muka surat berapa tadi? 48 tak? Muka surat 48 lah. Okey, berasalah dia punya konsep penulisan ialah berdasarkan kepada soalan. Ada orang yang bertanya, biasalah kalau kita belajar tentang ulum hadis, tuan-tuan belajar dengan Maulana dan sebagainya, kan? Jadi tidak disebutkan siapa orang yang bertanya. Kan? Jadi yang penting ialah soalan.
Baik, soalan pertama di sini ialah saya keliru tentang usia Aisyah. Pertama sekali dari sudut sebutan. Nama ini kan dalam bahasa Arab ditulis Ain Alif Aisyah. Kan? Jangan kita baca Aisyah. Kalau kita baca Aisyah, seolah ditulis dengan Ain, Ya, Shin, Ta, marbutah. Aisyah, kehidupan. Jadi Aisyah ialah orang yang hidup. Aish lelaki dan Aisyah adalah perempuan. Mungkin bagi orang yang tak nampak ataupun tak faham, dia rasa tidak ada masalah untuk nak menyebutkan sama ada Aisyah ataupun Aisyah. Kan? Tapi kalau orang faham, dia cukup jaga sebagaimana kita menyebut mak Nabi nama Aminah ataupun Aminah. Mak Nabi nama Aminah. Kan? Aminah. Tak, bukannya Aminah. Baik. Jadi saya keliru tentang usia Aisyah radhiyallahu anha ketika berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setahu saya usianya pada masa itu 6 tahun. Namun ramai pula yang mengatakan mana satu yang benar peserta riwayat yang sahih. Saya tak cerita detail. Saya tak dibawa ni. Baik. Dia ada sebenarnya tuan-tuan. Kalau kita tengoklah, tuan-tuan explore, cari saja, tarik saja dalam Google, hari ni mudah ada. Okay, kita tengok. Kita buat sedikit apa nama, study lah. Okay, kita stop sharing kejap. Nak tengok hak mana ni yang Google ni. Tengok, pacik Google. Kita ambil contohnya, okay, kita ambil, macam mana nak buat ni. Nak share screen. Macam mana nak share yang apa? Yang okay, dah jumpa dah. Ke 127 umur Aisyah radhiyallahu anha. Ada nampak ke? Boleh dapat respon? Nampak ke? Nampak. Ustaz. Ini antara yang ditulis oleh bekas mufti lah. Masa tu Dr. Zul kan. Jadi soalan yang samalah, berapakah umur Aisyah radhiyallahu anha ketika mengahwini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ni dia ayat. Jadi kalau ayat mengahwini Nabi ni, kita tanya siapa yang kahwin siapa? Betul tak? Kan? Patutnya dikahwini kan dari sudut bahasa lah kan? Kan? Kalau kita nak tanyalah, tapi kalau orang yang jenis taksub, seolah kita pun kritik. Yang ni kan? Kalau orang yang jenis, walaupun contoh kata pada malam ini bila kita tanya soalan ni, berapakah umur Aisyah ketika mengahwini Nabi? Jadi kalau dari sudut bahasa Melayu, Aisyah yang mengahwini Nabi, tapi dari sudut mafhumnya kita boleh fahamlah bahawa Aisyah itu dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita skip lah. Jadi kata penulis ini berdasarkan soalan di atas, isu usia Aisyah radhiyallahu anha ketika berkahwin dengan Rasulullah ini satu polemik dalam kalangan masyarakat Islam. Kalau dia banyaklah benda polemik ini, pelbagai pandangan. Ini kerana ada sebahagian pihak yang mendapati setelah melakukan kajian terhadap isu ini bahawa usia sebenar Aisyah adalah 16 tahun. Kan usia Aisyah ketika Nabi mengahwininya adalah 16 tahun, bukan 6 tahun. Baik, sebelum kami bahaskan berkaitan umur sebenar Aisyah, suka kami, kata penulis ini, untuk nyatakan biografi ringkas salah seorang isteri Nabi, maknanya Ummahatul Mukminin. Baik, nama dia Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq.
Kan? Semua orang tahulah, saya kira. Maknanya dia adalah anak perempuan kepada Abu Bakar dan adik kepada Asma. Kan? Dan Abu Bakar pun bukan nama dia dah. Kalau dalam kata surat beranak lah, kan, bukan nama Abu Bakar. Kan, apa nama dia? Abdullah dah. Jadi bin Abu Quhafah. Kan, Abu Bakar ni kerana dinisbahkan kepada Abu ni bapa, Bakrun ataupun Bikrun merujuk kepada anak dara. Jadi bapa yang ada anak dara merujuk kepada ada dua orang anak dara, iaitu Asma dan Aisyah. Kan? Baik. Kunyah dia. Gelaran dia ni ialah Ummu Abdillah. Iaitu dengan nama anak saudara dia Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Kan? Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Pertautan antara Ibn Hisham dengan Aisyah. Kan? Zubair bin Hisham bin Urwah bin Az-Zubair. Az-Zubair bin Al-Awwam. Kan? Baik, dia lahir di Mekah 4 tahun sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Kan? Jadi lahir di Mekah 4 tahun sebelum. 4 tahun sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Tuan-tuan kira lah tolak berapa. Ya? Kira tolak berapa. Nabi menjadi Rasul umur 40. Kan? Tolak lah di sini. Baik. Cuma bila kita bercerita tentang biografi Aisyah ni, mana sumbernya? Kan? Mana sumbernya? Sumber apa? Sumber kitab hadiskah? Sumber kitab sirahkah? Dan sumber-sumber tadi itu melalui sanad. Bila ada sanad, kan, menjadi suatu kepastian sanad yang sahih ataupun tidak. Di sini, kan. Kalau dari sudut periwayatan hadis, apatah lagi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kan, maknanya riwayat tadi, sanad tadi, riwayat tadi adalah riwayat yang sahih. Kalau dalam yang baki kutub sitah tu, yang 4 lagi tu, dia ada sebahagian lah, kan, sebahagian yang sahih, sebahagian yang tidak sahih. Begitu juga dalam kitab-kitab sirah, kan, kitab-kitab sirah pun ada riwayat yang sahih dan yang sebaliknya. Jadi kita kena perhati, kan, jangan kita timus secara pukal sama ada kita kata sahih semua ataupun semua kita kata dhaif, kan, tak boleh. Kita kena mencermati satu persatu atas disiplin ilmu, jangan gopuk, kan. Baik. Kemudian ada cerita oleh Amru Al-As. Dia kata dia pernah tanya kepada Rasulullah, siapa manusia yang paling kamu kasih? Maka Nabi jawab Aisyah. Kan, dia tanya. Ini sedikit ringkaslah biografi, kan. Just tuan-tuan apa boleh tarik lah. Baik, pujian dan kelebihan Aisyah. Ini pun kita tak bincang lah oleh kerana masa yang terhad ini. Baik, kita nak tengok di sini. Bila Aisyah ni wafat? Kan? Aisyah meninggal dunia di Madinah pada usia 57 tahun. Kan? Kita orang awam, kita baca okey, sini kita terima. Kan? Contoh kata okey, saya sebagai orang akademik, kita mengajar orang awam, bila menyebut 57 tahun ataupun 60 ke berapa ke, mana sumbernya? Kan? Mana sumbernya? Situ je. Bila mana sumbernya, kan? Okey, kita hadis ke, kita sirah. Kan, kerana biasa fakta yang seperti ini dia bersumberkan sama ada kitab hadis maupun kitab sirah. Kan, dia akan balik semula apa yang saya sebutkan tadi, tengok kepada sanad sahih ataupun tidak. Ada beberapa tarikh, kan, dan kepada penjelasan para ulama ataupun para pengkaji tentang pendapat sama ada, misalnya pendapat yang pertama, kan, kata tarikh sekian, pendapat yang kedua kata tarikh sekian, pendapat yang ketiga kata tarikh sekian, dan tengok berapa ramai yang lebih cenderung ataupun condong kepada pendapat misalnya yang pertama. Maka keluarlah pendapat kebanyakan fuqaha ataupun ulama ataupun pengkaji adalah pendapat yang pertama kena bla 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 bla. Itu kaedah.
Ya, secara umum lah. Kerana dalam talian ini, maknanya kalau depan saya sekarang ni ialah tuan-tuan yang saya pun tidak tahu latar belakang pendidikan dan juga pekerjaan. Kan? Jadi atas dasar umum begitulah. Ini asas dan kaedah yang perlu diketahui oleh masyarakat kita walaupun kita ni orang awam, nak up sikit. Baik, beliau dimakamkan di Kebumi lah, kan? Di Batik. Selepas solat jenazah dia, yang ketika itu beliau adalah gubernur di Madinah pada zaman pemerintahan Marwan Al-Hakam. Ni, mana Abu Hurairah ni. Kalau kita baca, sebab kita baca, misal kata watak sahabat ni kan semasa hayat Nabi sahaja. Ya, jangan terhenti di situ. Kena baca juga apa yang pasca zaman pemerintah Rasulullah dan juga zaman pemerintah Khulafa Ar-Rasyidin, dan selepasnya barulah kita tengok Abu Hurairah ni, macam ni rupanya pernah jadi gubernur. Contohlah apa kita tahu, dia ni seorang Yaman, hijrah kan, dan peluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, duduk di Sufah kan. Contoh setakat tu je kan pengetahuan kita, dan maka kita kena lanjutkan pencarian, pembacaan kan. Dan hari ini pun dah ada satu buku khusus yang ditulis oleh para sarjana Islam. Saya ingat buku terbitan apa, saya pun ada sebahagian daripada buku tu di terbitan Darul Qalam kalau silap saya, Damsyik, tentang Ibnu Mas'ud, tentang Ibn Abbas, dan juga tentang imam-imam ataupun salafus soleh lah, seperti Sufyan Al-Thawri, Sufyan Uyainah, Ibnu Mubarak kan, Ali Al-Madini, Imam Malik dan sebagainya. Memang ada, telah pun ditulis. Nak tak nak saja kan, mungkin yang tahu, ada pun yang tak tahulah. Baik, jadi dikatakan ada 5 sahabat ni yang turun ke kubur Aisyah, iaitu Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar. Siapa dia ni kan? Baik, kemudian Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar. Siapa dia ni? Ada anak kepada Muhammad bin Abu Bakar, mana anak saudara dia kan. Sekarang dia ni adalah kakak kepada Muhammad. Ada pasal Aisyah ni adalah anak yang matan hadis sikit lah, intro. Yang ni okey, kata Aisyah ni, ini dalam riwayat Muslim. Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sitti sinin. Rasulullah menikahi aku ketika umur 6 tahun. Dan wabana bi wa ana bintu tis'i sinin. Duduk bersama ketika umur 9 tahun, hadis riwayat Muslim. Baik, dalam Bukhari juga dengan maksud yang samalah, tazawwajanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sini kan, dan dia umur 6 tahun. Baik, ini kata Aisyah kan. Jadi kita pun tengoklah dari sudut riwayat ni, ini riwayat yang pertama Sahih Muslim, yang kedua Sahih Bukhari. Makna kata hadis ni adalah hadis yang sahih kan. Dan ada beberapa, kalau kita tidak ambil yang ni pun cukuplah dengan 2 riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Baik, clear. Kemudian ada pendapat ulama tentang berapa umur Aisyah ni. Berapa umur Aisyah, misalnya Imam Ibn Katsir rahimahullah, dia kata kan Rasulullah mengahwini Aisyah 3 tahun selepas kematian Khadijah. Kan, 3 tahun selepas kematian Khadijah binti Khuwailid, dan umur Aisyah pada masa itu 6 tahun, dan Rasulullah bersamanya ketika Aisyah umur 9 tahun. Ini kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ini adalah kitab tarikh ataupun kitab sejarah. Kan, kitab sejarah. Jadi bab kata tadilah, kalau yang tadi kita hadis, kita ajar kita pun tengok. Kalau nak detail lah nak kan. Kalau nak detail, kita tengok sanak dia okey ke KU. Contoh begitulah.
Kalau tak, kan cukup dah, kerana hadis dari sudut periwayatan lebih ketat berbanding dengan periwayatan sirah ataupun sejarah. Ini kita nak cari sebab kan benda ni kita dah ada dah nas yang menunjukkan sedemikian. Baik, kemudian Imam Ibn Athir pun lebih kurang samalah dalam Usdul Ghabah. Ini kita syarah kepada siapa Isra Ibn Hisham kata saya lah. Jadi dia kata Rasulullah mengkahwini Aisyah 2 tahun sebelum hijrah. 2 tahun sebelum hijrah, dan masa tu Aisyah masih dara, bagaimana dikatakan oleh Abu Ubaidah, dan dikatakan maknanya ada perbezaan pendapat, bermakna yang atas ni 2 tahun dan bawah ni jadi 3 tahun, sebab dikatakan kan. Bila dikatakan yuqalu, dikatakan bermakna ini dah masuk uncertainty kan. Jadi mungkin bermakna riwayat 2 ni lebih keraguan dalam oleh si penyampai cerita ini. Baik, telah berkata Az-Zubair Rasulullah mengahwini Aisyah 3 tahun selepas kematian Khadijah dan Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrah. Jadi kena calculate berapa. Dikatakan 4 tahun dan juga dikatakan 5 tahun, mana ada perbezaan pendapat dalam kalangan pengkaji. Baik, dan Aisyah pada masa tu 6 tahun kan, dan ada kata 7 tahun. Di sini perbezaan riwayat. Jadi yang pertama tadi hadis kata 6, dan dalam Ibn Katsir pun kata 7, so disebut 6, manakala Imam Ibn Katsir ada menyebut 6 ataupun 7. Dan beberapa riwayat yang lain lah kan, saya tidak cerita detail lah. Baik, tuan-tuan boleh tengok. Baik, hujah para ulama mengatakan Aisyah mengahwini Rasulullah ketika usia 6 tahun ataupun 7 tahun. Sebab ada riwayat dalam Ibn Athir tadi. Antara hujah ulama dia kata Sahih Bukhari Muslim yang telah disepakati akan kesahihan 2 kitab ini. Baik. Yang kedua, hadis ini ada jalur yang lain. Jalur yang lain maknanya periwayatan yang lain, bukan hanya datang daripada Hisham bin Urwah. Bukan hanya datang daripada Hisham bin Urwah saja, tapi ada juga yang datang daripada jalur orang Iraq, sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian pihak yang lain lah. Sebab kerana Hisham bin Urwah ni, tuan-tuan mungkin ada attend kuliah Maulana ataupun juga kuliah-kuliah yang lain, ada membaca dan sebagainya kan. Hisham bin Urwah ni yang menulis kitab Sirah Ibn Hisham, sebahagian sarjana ada sedikit pertikaian tentang sebahagian fakta yang dimuatkan oleh Hisham bin Urwah dalam sirah dia, yang Sirah Ibn Hisham. Kerana antaranya ialah dia pada masa itu dia dah lanjut kuat. Jadi yang biasalah kalau dalam disiplin pengajian hadis umpamanya ketepatan satu fakta ni juga turut mengambil kira faktor usia dan juga dhabit kan, ketepatan fakta yang dinukilkan ataupun yang disampaikan oleh seseorang perawi. Begitulah. Kemudian kita ringkaskanlah kepada yang ni. Maka apa kata penulis ini? Dia kata setelah menekuni pendapat para ulama, kami lebih cenderung mengatakan Aisyah dikahwini baginda ketika umur 6 atau 7 tahun berdasarkan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan hidup bersama 9 tahun. Ini kerana perkahwinan di usia yang muda bukanlah menjadi suatu perkara atau tradisi yang buat perkara yang dianggap khariqul adah, mencari adat atau melanggar adat, tradisi dan suasana pada masa itu, nescaya Nabi akan dihina, dikeji oleh masyarakat dan kaum musyrikin pada masa itu disebabkan oleh perbuatan Nabi SAW. Baik, ini yang pertamalah. Baik. Kan?
Apa macam? Itu yang pertama. Sekejap kita tengok pula. Dia banyak. Baik. Kemudian kita nak share juga ni. Satu lagi. Yang ni. Baik. Tuan-tuan ada nampak ke? Sunnah.com ni. Nampak Ustaz. Okey. Nampak dalam dia keluarlah matan hadis. Dalam Sunan Nasa'i kan, contoh kita bernikah, ini adalah ini adalah sanad hadis kan. Mungkin di sini dah saya kira dah tak familiar lah tentang pengajian hadis dan ulum hadis. Jadi kenal mana satu matan, mana satu sanad dah. Yang atas ni adalah sanad, the chain of reporters, sejumlah para perawi. Contoh kata yang ni akhbarana Muhammad bin An-Nadar bin Musawid 1, haddatsana Ja'far bin Sulaiman 2, an Hisham bin Urwah 3, an Abihi. An Abihi siapa? Abihi ni ayah kepada Hisham bin Urwah bin Az-Zubair kan. Jadi Urwah bin Az-Zubair ni jadi macam mana dengan Aisyah ni? Kata Aisyah, tazawwajani Rasulullah kan, li sab'i sinin wa dakhala alayya li tis'i sinin. Maknanya dalam hadis riwayat An-Nasa'i tujuh dan aduk bersama pada umur 9. Baik, dalam Sahih Muslim kan, dalam Sahih Muslim di sinilah dia kata wa ana bintu tis'i sinin, dan aku 9 tahun kan. Di sini di sini tazawwajani Rasulullah li sitti sinin kan, 6 tahun, dan wabana bi, dan hidup bersama pada usia 9 tahun. Kemudian ada lagi dalam Sunan An-Nasa'i. Kemudian ini Sahih Bukhari tuan-tuan. Dan dalam Sahih Bukhari kitab Manaqib Al-Ansar, kita tengok perawi dia kan. Perawi dia ni adalah daripada Aisyah, dia naik kepada Urwah bin Az-Zubair, kemudian anak dia iaitu Hisham bin Urwah, kemudian Humaid bin Abdul Rahman dan Qutaibah bin Sa'id, dan Imam Bukhari ambil kan. Jadi perawi ni dia mari daripada jalur Aisyah daripada Urwah. Dia ada jalur lain ke kan? Baik. Jadi yang Bukhari tadi ni di sini tazawwajani ba'daha bi salasi sinin, dia ada cerita mana selepas daripada kematian atau kewafatan Aisyah sebagaimana yang disebutkan tadi. Ini sekadar sampling lah kan, dan kita pun tidak nak kita bukan kuliah kita ni bukan nak berkaji, just nak menunjukkan hasil dapatan. Jadi saya tunjukkan cara dalam sunnah.com ni, tuan-tuan pun boleh tengok sendiri kan. Nak detail carilah, tarik saja dalam ini boleh insya-Allah kan. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu saya tak pastilah. Indonesia ada saya rasanya. Ini Sunan An-Nasa'i dan lain-lain lah. Dan kalau dia pun mungkin ada yang pernah guna ke website ni. Ini dalam tazawwajah. Nak tengok kita tapi tak pernah guna. Bolehlah cuba try test. Tak. Kan, yang ni pun samalah tazawwajani, makna Rasulullah kahwin dia pada wa ana bintu sab'in kan, sinin, dia umur 7 tahun. Falamma qadimnal Madinah kan, ataina niswah. Bila dia pergi, bila dia dah migrate ke Madinah, pasal Nabi dulu dah. Kemudian kata Bishr fa'tini umuruman wa ana ala urjuhatin bla bla bla. Adalah perbincangan dia di sini. Jadi kita boleh tengok, dan juga kalau biasanya kalau pengajian hadis ni, misal kata tuan-tuan lah selaku pelajar saya kata compile riwayat-riwayat ini, satukan dan cuba harmonize. Biasa macam itulah kan dalam pengajian hadis yang saya belajar dulu pun di Al-Azhar pun macam itulah cara kan.
Bukannya kita pick 1, 2, 3, okay, just dan kita buat kesimpulan. Tidak. Itu antara kan yang diberikan. Contoh banyak lagi lah. Dalam Mishkat Al-Masyabih. Al-Masabih, sorry. Misal kata ini, kita klik di sini, dia akan keluar kita asal. Kan dalam kitabun nikah, bab sekian-sekian yang tadilah contoh. Dia akan klik kepada kitab yang asal. Okay, kita stop sharing. Kita masuk semula kepada isu yang kedua lah. Okay. Saya dulu guna ni pun tak lekat-lekat lagi. Baik. Satu perkara lagi. Ini kalau dalam website ni. Website ini dia ada pro and con lah sebab ada dalam kalangan sarjana dia tak terima umur 6 atau 7 ni, mereka cenderung kepada pandangan daripada seorang apa kita kata ulama India kan, India ke Pakistan, ulama Pakistan, Allamah Habibur Rahman Kandahla. Sejarah umur Aisyah ni bila, sama ada kan berapa dan mungkin tuan-tuan pun dah ada baca kan, ada 24 dalil akli dan nakli. Dalil akal dan juga dalil nas, maknanya hadis bagi menolak pendapat lama dan yang bagi mereka ni ada propaganda Syiah. Kan sebab apa? Sebab dalam kajian sebahagian daripada sarjana ni dia kata Urwah bin Az-Zubair itu ataupun juga sorry bukan Urwah ni, Hisham bin Urwah ni kan ada terpengaruh dengan propaganda Syiah. Itu banyaklah juga perbincangannya kan, dan dia kemukakan 24 fakta kan, 24 fakta. Baik, kalau kita tengok di sinilah tuan-tuan, contohlah ini sekadar juga sampling kan dari sudut fakta. Tahun ke-10 kenabian, maknanya Nabi umur berapa tahun? Nabi umur berapa tahun? 50 kan? Atau sekitar 3 tahun setelah kewafatan Khadijah kan? Setelah kewafatan Khadijah 3 ataupun 2 tahun lah yang disebutkan tadi. Jadi yang ni dia hanya fakta saja. Kita tanya mana sumbernya. Kan? Kalau orang yang nak jadikan Google ni sebagai tok guru dia, kan? Bukanlah kata tidak boleh secara mutlak, boleh. Cuma dia kena ada asas dan kaedah metodologi. Yang ini kita kata dapatkan raw data dan data mentah, dan ada kaedah cara untuk kita cari masadir ataupun sumber rujukan kepada fakta yang disebutkan di sini. Hadis Nabi dan juga kitab-kitab sirah. Okey. Kita stop sharing. Kemudian okey. Kita masuk semula kepada mana ni? Sini selalu confuse bahasa saya guna GM masa ni je lah. Tak apa. Okay, relax. Okey. Yang kedua. Pukul berapa? 9.50. Baik. Kemudian yang pertama ni ada disebutkan dalam buku ni ialah kata penulis, permasalahan ini adalah produk moden selepas pihak barat memaksakan sistem nilai mereka kepada umat Islam. Ini dalam buku lah. Namun sebelumnya tidak ada seorang pun yang meragui bahawa Aisyah kahwin pada usia 6 tahun dan duduk serumah dengan Nabi pada usia 9. Antara tokoh Muslim yang awal meragui usia Aisyah kahwin ni adalah kahwin pada usia 6 tahun tadi tu. Sebab apa? Sebab hadis sahih Bukhari Muslim dah tadi.
kan, ialah Abbas Mahmud Al-Aqad. Ini orang Mesir lah, sarjana Mesir. Kan, kami lah yang mengaji di Mesir ni, dulu-dulu pun tak tahu ada jalan Al-Aqad yang antara jalan utama lah di nak pergi kuliah kita lalu hari-hari. Kan, Abbas Al-Aqad jalan tu. Jadi Abbas Mahmud Al-Aqad daripada Mesir dalam bukunya As-Siddiqat binti As-Siddiq. Maknanya As-Siddiqat maknanya merujuk kepada Aisyah lah, kan, merujuk kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan pandangan beliau dibantah oleh ahli-ahli hadis lah, kan, ulama hadis pada masa tu, iaitu Syekh Ahmad Syakir. Kalau Syekh Ahmad Syakir ni orang yang ini sebagai muhaqqiq, penyunting kepada manuskrip hadis, dan hasil suntingan itu diterbitkan sebagai buku ataupun kitab lah yang kita nikmati hasilnya. Kan? Jadi melalui artikelnya yang terhimpun dalam buku dia Kalimatul Haq. Baik. Kemudian riwayat sahih kita dah tunjukkan tadi. Sanad ini sahih, dah clear. Kita tunjukkan tadi sanad itu adalah yang sahih. Dengan rangkaian perawi yang siqah, dan siapa yang menguasai ilmu rijalul hadis tidak akan persoalkan kesahihan perawi yang ada di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kan, biasa kalau orang mengaji ilmu hadis, dia adalah cabang-cabang ilmu ni seperti tentang tabaqat ar-ruwah, dia panggil apa tabaqat ni adalah lapisan ataupun peringkat-peringkat perawi, biografi perawi dan sebagainya. Dia ada sub disiplin tadi. Ataupun dalam subjek ulum hadis ni dia ada lagi pelbagai perkataan sub-disiplin. Kalau mengaji yang tu, maknanya yang menguasai ilmu rijal hadis, perawi hadis ini tidak akan mempersoalkan akan kesahihan riwayat ataupun akan kesahihan sanad tadi. Kan, ia diriwayatkan sebelum hafazan Hisham bin Urwah tadi lemah apabila dia ni migrate ke Baghdad. Itu yang saya katakan tadi tu, dia nak kena semak. Kan? Biasa kalau kita mengaji ulum hadis ni tuan-tuan, misal katalah dok, tuan-tuan ambil ilmu daripada saya. Kan? Saya dah sebut dah dalam kuliah yang lalu dah, kan, berapa. Jadi sebelum dia tadi tu apa panggil, macam ingat tak ingat. Kan? Saya ambil ilmu ni, saya ambil misalnya fakta ini dengan tok guru saya masa umur, okey, dia umur 40, dia umur 50, dia umur 60. Kemudian ada orang lain pula ambil umur dia, masa umur dia 80. Contoh, kalau orang yang ambil suatu fakta tadi itu ataupun hadis itu daripada tok guru, orang yang sama pada usia 80 tahun dan buat comparison, kan, maka mungkin akan berlaku sedikit ataupun kekurangan tidak tepat dan sebagainya kerana orang buat comparison. Jadi begitulah yang berlaku kepada Hisham bin Urwah ini. Kan, dia punya hafazan dia dah mula menurun. Jadi Ibn Abdul Bar kata dalam kitab di Al-Isti'ab, Nabi SAW mengahwini Aisyah 2 tahun sebelum hijrah. Ini pendapat Abu Ubaidah, dan ulama lain ada yang kata 3 tahun sebelum hijrah. Tadi kita dah tunjukkan. Baik. Kemudian okey, riwayat dhaif. Saya pernah terbaca satu hujah yang meragui riwayat sahih ini. Abdul Rahman bin Abi Zinad, dia kata Asma lebih tua daripada Aisyah 10 tahun. Mana kakak 10 tahun lah. Jadi ini sebagai comparison. Jadi Asma mati tahun 73, umur 100. Kan, dia pun calculate tak? Kan, dia calculate, jadi kalau umur 100, kan, mati tahun 73, maknanya usia dia ketika dia hijrah ke Madinah adalah 27 tahun, dan bila dah 27, adik dia tu tolak 10 jadi 17. Kan? Jadi apabila tinggal bersama Nabi pada tahun kedua hijrah, berapa usia Aisyah? Kan? Jadi 17 tambah 2. Kan? Baik, apa pandangan ustaz dia kata tak? Jadi
Abdul Rahman bin Abi Zina ni seorang tabi'in yang lemah. Ini dalam buku saya tidak mention di sini. Ya. Maknanya para ulama hadis mengkritik walaupun dia kadang-kala berlaku apa kita panggil judgement atau kan semasa. Jadi walaupun sipulan bersipulan memang ulama besar dalam bidang tafsir dan sebagainya, tapi ulama hadis tak terima riwayat dia. Tuan-tuan jangan rasa pelik. Kan? Jadi samalah juga yang ini pun Abdul Rahman bin Abu Zinad ini ulama tabi'in. Tapi dia dianggap sebagai yang lemah. Kalau dia riwayat hadis dengan yang bersambung sekalipun, riwayat dia dhaif. Maknanya kalau kita kata batang tubuh dia tu sendiri pun orang tidak terima akan periwayatan dia. Dia cerita apa pun. Begitulah lebih kurang. Jadi apatah lagi kalau dia meriwayatkan sesuatu yang secara terputus. Seperti ini. Kita tidak boleh menolak hadis sahih hanya disebabkan riwayat yang lemah. Kan? Sebab yang pertama tadi hadis yang sahih maknanya Aisyah dikahwini pada usia 6 tahun. Dan ada pendapat yang kedua tapi jalur periwayat Abu Zinad. Kan? Jadi dia ni dianggap sebagai dhaif. Tambahan pula kiraan ini bertentangan dengan kiraan yang lain. Dan sudut nak kalkulate umur ni. Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamun Nubala dia kira Fatimah ini 8 tahun lebih tua daripada Aisyah. Kan? Fatimah ni isteri kepada Ali bin Abu Talib 8 tahun lebih tua daripada Aisyah. Baik, jadi Az-Zahabi kata Fatimah mati tahun 10 pada umur 25 tahun. Kan? Jadi Fatimah mati pada tahun 10 Hijrah pada usia 25 tahun. Tuan-tuan kira betul ke tidak ni? Ya? 25 tahun. Kan? Sebab kita pun maklumlah bahawa ada riwayat lah kata sama ada Fatimah ni mati sebelum kewafatan Nabi ataupun dia mati selepas Nabi wafat. Yang cerita bab Nabi mati pun satu hal tak tuan-tuan? Kan atas Nabi mati atas ribu siapa? Kan atas ribu Ali Fatimah. Sedangkan ada sebahagian riwayat kata Fatimah dah meninggal sebelum mana tahun ke-10. Tahun ke-10 Nabi mati tahun ke-11. Situ dah kontrak dah. Jadi berdasarkan fakta ini kita dapat menyimpulkan bahawa Fatimah umur 15 tahun bila Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kan? Jadi manakala umur Aisyah 7 tahun. Baik. Jadi 7 tahun, okey. Ini juga untuk tuan-tuan fikirlah nak bagi dua orang budak yang famous. Namanya Hasan dan Husin. Siapa mereka tu? Mereka berdua tu adalah anak pada siapa tuan-tuan? Sayyidah Ali. Ialah anak kepada Sayyidina Ali. Mak dia siapa? Fatimah. Mak dia Fatimah. Kan? Baik. Kita tengok balik. Kan? Kalau kita menerima pendapat bahawa Fatimah mati pada tahun ke-10. Umur dia 25. Baik. Kan? Jadi dia ada anak yang sulung kan? Hasan dan Husin. Husin tu adik dia kan? Kita nak letak berapa? Kalau kita nak letak contohlah, kita ambil lah cara sampling lah kita kata tak? Agak-agaknya berapa umur Hasan? Kecil lagi tak? Kan?
Kecil lagi, mungkin baru di peringkat berjalan. Kan, baru di peringkat boleh berjalan. Kalau kita letaklah mungkin sekitar 5 tahun, contohlah. Kan, sebagai kita nak nampak macam ni. Yang ini kita kena cari fakta untuk nak mengetahui secara tepat berapakah usia Hasan dan Husin ketika mak dia mati dan ketika tok dia mati. Kan, ketika kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa umur budak dua tu. Ini saya sebut budak ni maknanya nak gambarkan tahap usia tadi tu. Lepas tu pula nak reverse balik, nak hubungkan antara Aisyah dengan Fatimah. Kalau dikatakan Aisyah tu kahwin umur 6 atau 7 tahun, berapa pula umur Fatimah ketika dikahwini oleh Ali? Tengok kepada umur anak dia. Kan? Itu sekadar contohlah untuk framework. Baik. Kemudian ini ada kontra lah. Okey. Kan dia cuba buat peta ni, kan, dia dia panggil timeline. Dia tengok okey, Nabi lahir 570, kemudian dia kahwin dengan Khadijah. Yang ni pun satu isu lah, apakah Khadijah umur 25 ataupun 40. Ini pun sampai hari ni kan masih lagi berbincang tak? Terpulang kepada masing-masing lah, kan. Semua orang fikir juga secara logik. Jadi apakah kalaulah Khadijah itu berkahwin umur 40, kan, adakah taklah logik ke tidak ke boleh melahirkan anak lagi ikut kebiasaan? Justru ada pandangan yang mengatakan bahawa Khadijah juga berusia 25 tahun. Kan, itu ada pandangan. Baik. Kemudian wahyu turun, kemudian Khadijah wafat tahun 619, kemudian hijrah. Kemudian di sini Aisyah ni disebutkan di sini Aisyah kahwin. Aisyah ni accept Islam. Kan, di sini kemudian 19 tahun. Dalam tempoh ini marriage with Muhammad. Kemudian tahun 632 bersamaan dengan sebelah hijrah Nabi wafat. Kemudian Aisyah ni kahwin. Ini bagi pendapat yang kita sebutkan awal tadi, yang second lah, iaitu beza Aisyah ni adik 10 tahun daripada Asma. Kan? Ini sekadar sampling lah. Right. Baik. Yang ketiganya ialah budaya masyarakat. Kita tengok orang tua dulu-dulu lah, bukan di tanah Arab. Di tempat kita ni. Tok nenek kita dulu kahwin nombor berapa? 11, 12, contoh tak kan? Ada ke? Tuan-tuan boleh percaya ke tak? Kalau belas-belas tu memang percaya lah ni doktor. Tapi kalau bawah pada tu, luar daripada akal kotak fikiran. Yalah, kalau dari sudut belasan awal belasan mungkin. Kalau 6, wallahualam. Tak kan? Sebab kita pun tak tahu. Jika riwayat yang sahih ini 6 tahun, kan? Kata yang si bertanya tu, betul lah dia rasa pelik. Kita pun rasa pelik tak? Kan? Kerana tidakkah usia ini terlalu muda untuk kahwin? Kan 6 tahun ni, kalau budak hari ni duduk tadika, ada yang susu pun tak lepas lagi. Pergi tadika bawa orang susu. Contoh, kan. Tapi kita tengok sebahagian di barat, mereka educate budak umur berapa tahun, 4 tahun pun 5 tahun pun, memang dari sudut akal dan juga minda mereka ni kadang lebih mengatasi remaja. Dari sudut kebolehan, kemahiran menggunakan komputer, kadang public speaking pun mereka lebih expert daripada andaian. Kan, andaian dalam agama ni kita tak pakai tak. Kan, kita ambil lah fakta tu. Kan. Baik. Persoalan timbul, adakah wajar seseorang menikahi anak perempuan berusia 6 tahun kan, pada masa tu? Ataupun kalau ada hari ni, dengan hujah ia merupakan sunnah Nabi SAW. Baik, apa penjelasan penulis di sini? Kata dia, kita tidak boleh
menilai budaya suatu bangsa dengan sistem menilai kita sendiri. Sebaliknya, kita mesti menerima pernikahan ini mengikut sosio budaya masyarakat Arab ketika itu. Jadi kita pun semoklah tengok cara orang Arab ni macam mana. Kan? Mana sosio budaya. Baik, menikahi seorang gadis yang berusia 6 tahun dalam budaya Arab bukanlah sesuatu yang mengaitkan. Malah sangat normal. Bukannya mari daripada Nabi SAW sendiri. Apabila pernikahan ini dilangsungkan, tidak ada sebarang celaan kedengaran daripada musyrikin Makkah maupun golongan munafik di Madinah. Sebab Nabi kahwin di mana? Nabi kahwin di Mekah. Kan? Nabi kahwin di Mekah tak sebelum hijrah. Kan? Jadi sebelum hijrah ni. Jadi lepas hijrah ni yang barulah kita sebab Aisyah kata lepas hijrah. Maknanya 6 tahun kemudian 9 tahun. Jadi Nabi kahwin di Mekah kemudian pergi migrate ke Madinah, dan dua tempat ini ada musuh-musuh Islam, sama ada musyrikin maupun golongan munafik. Tidak ada rekod lah menunjukkan mereka ni mencela akan perkahwinan tersebut. Sekiranya pernikahan itu sesuatu yang mengaitkan, pasti mereka exploit untuk menyerahkan senjata kalau bagaimana yang didakwa oleh orientalis lah, sama ada dengan homoseknya, dengan gila seknya. Contoh tak tuan-tuan baca bagaimana serangan orientalis kepada Nabi SAW tak, yang dalam isu poligami kan. Dia kata macam-macam tak kan. Jadi dengan anak dara Nabi kahwin, kemudian dengan janda Nabi kahwin, dan juga dengan budak pun merujuk kepada Aisyah pun Nabi kahwin sampai tahap tu, dan dia menjadi satu senjata yang diserang oleh yang dilakukan oleh golongan orientalis tadi itu kepada peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan malangnya sebahagian orang Islam ataupun sarjana Islam ini juga ada yang menerimanya. Baik. Jadi kalau anda rasa prihatin dengan hak Aisyah yang seolah dizalimi, Aisyah sendiri tidak pernah berasa terseksa ataupun dizalimi. Seumur hidup dia. Begitu juga perasaan ibu bapa dan ahli keluarganya. Perkahwinan ini menjadikan dia semakin dekat dengan manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian andainya suami Aisyah itu hanya manusia biasa, mungkin dia dan ahli keluarganya tidak sebahagia ini. Malah kalau ikutkan kata penulis ini, dia tidak melihat perbuatan Nabi sebagai suatu sunnah yang boleh diikuti oleh orang lain. Sebab kadang-kadang dalam nak memahami sunnah lah, dalam nak memahami sunnah Nabi SAW ini, juga ada benda yang boleh kita ikuti, dan ada benda ataupun amalan yang memang hanya untuk Nabi dan memang kita tidak boleh ikuti. Misalnya dalam isu poligami. Setakat 4 boleh. Lebih daripada itu, no. Dia adalah yang yang boleh dan ini dalam buku muka surat 51. Nilai dan budaya masyarakat telah berbeza sama sekali. Mengahwini anak gadis yang umur 6 atau 7 tahun akan merugikan masa depan anak tadi, malah mengancam kesihatan dan nyawanya. Dalam konteks hari inilah, kita balik semula cerita tahun 1900. Kan? Zaman tu nenek kita pun kan, setakat kalau 6 tahun tu saya tak terima lah. Kalau dari sudut belasan, ya awal belasan tahun. Maknanya bila mana anak tadi itu dah balik, kan, maka mereka akan dikahwinkan. Ini menjadi sebahagian daripada amalan
dan adat masyarakat Melayu sendiri pun. Saya tak tahulah. Saya ingat cuma masa tu kita pun jenis kisah tak kisah. Sekadar belasan tahun. Kan, hanya sekadar belasan tahun, tapi hanya boleh direkodkan. Ingatan saya belasan tahun, tak boleh nak kata secara exactly belasan itu awal belasan ataupun akhir belasan. Yang tu saya tak. Kerana dia kata umur berbelas-belas. Jadi umur belasan tahun, tak tahulah berapa. Jadi tak boleh kita nak katakan bahawa contoh saya kata okey, moyang saya ni kahwin pada umur 11. Itu jadi manipulasi fakta. Kalau dia sebut okey masa umur belah-belah, kita pun kena kata belah-belah. Sama ada sikit belah ataupun banyak belas kan. Berapa? Wallahu a'lam. Kalau kita nak relatekan dengan yang bawah daripada 10 ni, tak tahulah, saya belum jumpa lagi lah kan. Tapi bab kata dia mungkin adat dan budaya yang berbeza. Baik, sebagai kesimpulannya, walaupun ada kita kata satu lagi, kita nak share sekejap. Sebelum kita berhenti ni, ada satu lagi. Mana ni? Ada yang ni tuan-tuan. Kan mungkin tuan-tuan pun ada baca. Saya pun baca dah lama lah ni. Rasanya 20 tahun lepas kan oleh siapa ni? Habibur Rahman Al-Kandahlawi kan daripada Pakistan. Jadi dia kemukakan 24 dalil akli dan nakli untuk menolak pendapat lama kerana dia punya reason yang paling kuatnya adalah propaganda Syiah. Kan ini dia kata propaganda Syiah lah dan dia kena prove it yang mana satu. Kan? Okey, beliau menghidangkan fakta baru bahawa Aisyah kahwin umur 16. Kan, bukannya 6. Kemudian jadi bila ada tertinggal, kemudian umur Khadijah ialah 25 bukannya 40. Kan? Yang ni pun mungkin tuan-tuan pun ada baca lah, saya pun ada baca. Kemudian dari sudut reason. Dari sudut reason tadilah wanita yang 40 ni dengan menghasilkan anak yang ramai kan, dari sudut kita kata logic thinking yang juga dari sudut aspek kesihatan dan sebagainya juga adalah tidak kurang munasabah lah kalau nak compare dengan wanita yang berusia 25 tahun yang boleh melahirkan anak yang ramai. Contohlah. Tapi benda macam ni, itu yang kita katakan tadi, benda yang bersifat agama apatah lagi melibatkan peribadi yang mulia Nabi SAW, benda ni boleh berlaku belaka. Kan? Jadi kita pun maklumlah anak Nabi ni ada 7 kan. Jadi Khadijah melahirkan 7 orang. Kiralah berapa. Ini pun kita tidak calculate kalau compare start daripada umur 40. Okay, kalau dia boleh dikiralah berapa. Kemudian yang ketiganya ialah Fatimah yang lahir di Mekah sebelum nubuwah dan berkahwin dengan Ali pada umur 19 bukannya 9. Jadi kalau yang tadi tu kita tengok balik. Ini juga berlaku. Mana dia ni pandangan yang menolak. Kalau tadi kita kata tentang Fatimah pun sama tak. Fatimah mati umur 25. Kan? Mati umur 25. Jadi kalau 25 cuba kira berapa umur. Kan kalau 25 ni maknanya dalam tempoh 6 tahun saja dan berapa orang adik kepada Hasan dan Ali ni. Kalau kita menerima lah bahawa Fatimah berkahwin pada usia 19, that mean umur 20 dia dapat seorang. Kan, Hasan. Kemudian umur 21 pula dapat Husain. Kemudian umur 22 semua. Contoh begitulah benda kan. Cuma kita tak cari je. Kita akan cari betul lah kot, contoh lah kan. Dan melalui kertas kerja ini kertas kerja dia tuan-tuan boleh carilah dalam
yang asalnya adalah bahasa Urdu, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dan juga ada diterjemahkan dalam bahasa Melayu lah. Baik. Ada reason dia lah. Kemudian dikemukakan 24 fakta ni bertentangan dengan fitrah manusia, kemudian bertentangan dengan akal yang waras, tidak ada contoh di negeri Arab pada masa tu, kemudian bukan riwayat daripada Nabi dan sebagainya. Yang ni boleh ditengok lah kan, untuk buat apa kita panggil bacaan secara detail. Baik. Dan nombor 17, Rasulullah tidak tinggal bersama Aisyah ni kerana masa muda, kemudian mensyaratkan persetujuan seorang gadis sebelum dikahwinkan, kena gadis tadi dah cukup umur, kemudian kebolehan luar biasa Aisyah mengingati syair yang biasa disebut pada zaman jahiliah membuktikan bahawa dia lahir di zaman jahiliah, bukannya sebelum tu kan, bukannya selepas tadilah kan. Dan Aisyah ni mahir dalam sastra, ilmu nasab salasilah, jadi ada hubungan, ada berkaitannya dengan yang apa dengan 19 ini dan yang lain-lain lah. Baik, ini dia punya ni kan, jadi terpulang lah benda macam ni bagi saya lah. Okay, kita last apa nama mana dia. Okay, sebagai kesimpulan lah kan, ada dua polemik dah kan. Satu pendapat yang mengatakan bahawa bersama pada plus 3, iaitu timbullah 6 tambah 3 jadi 9. Atau pendapat yang kedua mengatakan bahawa Nabi berkahwin dengan Aisyah umur 16 kan, Aisyah umur 16 dan duduk bersama, ini samalah 3 tahun kan. Itu polemik yang berlaku, dan setiap pandangan tadi itu ada justifikasi yang tersendiri. Cuma sikap kita ni kerana hadis yang sahih yang dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang berdasarkan kepada kecermatan disiplin ilmu hadis kan, penerimaan dan periwayatan, penolakan riwayat ni. Jadi bagi orang Islam, mereka lebih untuk menerima pandangan ataupun pendapat maupun fakta yang datang daripada nas nakli kan, yang datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi. Inilah bagaimana kita ingin menolak sesuatu riwayat atau hadis yang ada dalam dua kitab yang telah menjadi ijma' umat Islam, bahawa tidak ada selepas Al-Quran kitab yang paling sahih melainkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebab apa? Sebab dah ada dua hadis yang saya tunjukkan secara ringkas tadi kepada tuan-tuan. Jadi terpulanglah kan. Benda macam ni mungkin ada orang berpegang kepada pandangan pertama bahawa Aisyah kahwin umur 6 tahun, dan ada orang berpegang kepada pandangan kedua, dia kata umur 16. Terpulanglah kepada masing-masing. Tak. Cuma apa justifikasi? Kan? Jadi bagi orang Islam sudah tentulah mereka akan berpegang kepada yang sumbernya daripada hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan benda yang sebegini ni pertentangan ataupun perbezaan kiamat dah. So itulah ringkas cerita perbincangan kita pada malam ini. Wallahu a'lam. Jadi akhir di sini dia kata semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kefahaman dalam agama dan seterusnya melayakkan kita mendapat syurga. Jadi sebagai khulasa ataupun perbincangan kita ialah bila kita berhadapan dengan isu yang sebegini antara fakta kan, antara dalil akli, dalil nakli, kita utamakan dalil nakli dulu, maknanya nas kan, daripada Quran dan daripada hadis, dan dalil akli
juga kita boleh ambil kira untuk kita nak harmonikan supaya ia selari dengan nas. Bukannya nas itu diselarikan dengan akal. Tak. Kan nas kena ikut akal ke akal kena ikut nas. Kan akal kena ikut nas. Kalau kita kena ambil pop lah istilah hari ni tak, yang kita kena ambil tahu, kita kena ambil cakna. Kan bukanlah bermakna kita meminggirkan peranan akal. Akal tetap ada dan berfungsi kepada kita orang Islam, tapi akal mesti ikut telunjuk wahyu ataupun telunjuk nas. Tak boleh nak melangkaui. Dalam perkara agama, dalam perkara kehidupan manusia, lain tak ada masalah lah. Kan dalam perkara muamalat kita panggil, dalam perkara ibadah, kan dalam perkara ibadah, okay, follow nas, kan exactly, dan ada kelonggaran tertentu. Kita belajar fiqh, usul fiqh dan sebagainya, ada kelonggaran tertentu yang mana misal kata bab musafir, kan, ataupun ada masyaqqah menyebabkan kita tidak boleh solat berdiri. Quran ada sebut dan diperhalusi, diperjelaskan oleh nas, kan. Akal berfikir supaya selari dengan nas, bukannya kalau tak boleh tayamum, kalau tak boleh berwuduk, bertayamum. Maka hadis-hadislah yang memperincikan, yang mendetailkan bagaimana sifat tayamum tadi. Ada perbezaan pendapat, itu akal. Perbezaan pandangan dalam kalangan fuqaha. Fuqaha Hanafi kata macam ni, fuqaha Hambali kata macam ni, fuqaha Syafi'i kata macam ni, fuqaha apa lagi? Maliki kata macam ni. Kan wujud persamaan dan perbezaan itu akal. Kan itu perkara akal. So tak apalah, kita terpulang lah, tapi di mana ke asasnya? Janganlah kata okey, sehingga kan pendapat tadi itu dan amalan itu lari daripada nas yang asal. Kan dia ada keadaan kan. Tuan-tuan duduk mengaji fiqh dan usul fiqh. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira sekadar itulah perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada barakah dan keberkatannya, dan mudah-mudahan dapat diperkembangkan lagi kaedah dan metodologi lah. Kita nak ajar orang awam, apa juga pun kita bertanya mana sumbernya. Kerana benda agama, khususnya ibadah, dia ada sumber yang khusus, iaitu Quran dan hadis. Dan selain itu ada dua lagi ekstra, itu dari sudut hukum. Sumber agama dua, Quran dan hadis. Pendapat ulama, kan, ijma' ulama bukan sumber agama, kan, kerana ia sebagai sumber hukum, ia ada 4, tak tambah ijma' dan juga qiyas, kan. Itu ya 4 yang disepakati oleh imam itulah, kan, imam-imam ahli sunnah wal jamaah, imam 4 mazhab. Adapun yang bakinya kita duduk mengaji fiqh, usul fiqh ini, istihsan, masalah mursalah, sadul zara'i, uruf dan sebagainya, itu adalah wujudnya perbezaan sudut pandang dalam kalangan ulama mazhab. Yang sebagaimana konsep al-istihsan tidak diterima dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, tetapi diamalkan dalam. Mudah-mudahan begitulah. Okay. Sebagai penutupnya, saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Sebelum itu, kita berada di penghujung ni, kan. Di penghujung ni, kalau Julai bila? Kita ni tak nak lah kalau Julai ni lepas raya haji tak. Saya ucapkan ni takdir awak lagi ni. Kan, Zulhijjah belum lagi. Selamat menyambut Aidul Adha. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada sepanjang masalah, terutama pada sekarang ini pun bulan-bulan haram, dan ibadah korban diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita takdirkan dengan kafaratul majlis dan suratul Nas. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.